弟兄姊妹平安，平安。我们又在线上聚会见面。虽然在家里，但是我们相信神仍然与我们同在，他在你我身旁，他顾念你和我，他知道你的心情，他知道你所遇见的，你所遭遇的。他的诺言说他要永远与我们同在，让我们可以度过这一段时间。虽然在外面还有疫情，但是神的照顾、神的保护、神的祝福永远不会离开我们。来，我们预备我们的心，我们对主说：主，我在这里，我要敬拜你，我要赞美你，我要荣耀你，因为我知道你就是爱我们的天父，你就是爱我们的阿爸父。主，我们感谢你，我们知道你永远与我们同在，经过任何事，你就是牵着我们的手的主。主，我们感谢你，我们敬拜你，我们相信我们每一个人都会成为得胜有余、得胜者，在你面前感谢赞美你，颂赞你的名，荣耀你的名。我们要开始我们的聚会，是奉主耶稣基督得胜的名求。哈利路亚，阿们。危难临到，我心靠你，甚至你必领我度过，你心是为我坚持到最后。当暴风雨向我靠近，有你同在，我不知畏惧。有你同在，我不知畏惧。你是我的牧者，
我所依靠。每个夜，每一天，我知你永远在身边。主，你永远与我同在，在你里面没有改变。你的坚定从昨日到今日，一直到永远。靠你丰盛应许站立，我的未来在你手中，坚固磐石却能战胜，我敬拜你。主，我们感谢你，危难临到，我心靠你，甚至你必领我度过。你心是为我坚持到最后。当暴风雨向我靠近，有你同在，我不知畏惧。你是我的牧者，你是我的牧者，我所依靠。每个夜，每一天，我知你永远在身边。主，你永远与我同在，在你里面没有改变。你的坚定从昨日到今日，一直到永远。靠你丰盛应许我们站立，靠你丰盛应许站立，我的未来在你手中，坚固磐石却能战胜，我敬拜你。主，你永远与我同在，在你里面没有改变。你的坚定从昨日到今日，一直到永远。靠你丰盛应许站立，我的未来在你手中，坚固磐石却能战胜，我敬拜你。坚固磐石却能战胜，坚固磐石却能战胜，我敬拜你。哦，坚固磐石却能战胜，我敬拜你。来，我们一起来敬拜吧。我们敬拜你，耶稣。你
耶稣，耶稣，耶稣，求你牵住你每一个弟兄姊妹的手，你每一个孩子的手，因为你永远与我们同在。主，我们相信你，我们依靠你，你就是我们的主。感谢你，感谢你，求你赐下你的平安，你的喜乐，在我们每一个人的生命里面，让我们可以有属天的喜乐来敬拜、赞美、荣耀你。祷告奉主耶稣基督得胜的名求，哈利路亚，阿门。来，我们一起来领受从天上来的喜乐。受天堂来的喜乐，那是我心中最大的力量。我感受你奇妙大爱，在我生活中常与我同在。一起领受，领受天堂来的喜乐，那是我心中荣耀的盼望。我感受你大能力量，平静我心中极大的风浪。哈利路亚，你永远居住在我心中，我心不再忧愁失望，因你是我生命力量。哈利路亚，我有欢呼歌颂你生命，主天喜乐现在降临，充满我心。一起来领受，领受天堂来的喜乐，那是我心中最大的力量。我感受你奇妙大爱，在我生活中常与我同在。一起来领受，领受天堂来的喜乐，那是我心中荣耀的盼望。我感受你大能力量，平静我心中，平静我心中极大的风浪。哈利路亚，你永远居住在我心中，我心不再忧愁失望，因你是我生命力量。哈利路亚，我要欢呼歌颂你生命，主天喜乐现在降临，充满我心。哈利路亚，你永远居住在我心中，我心不再忧愁失望，因你是我生命力量。哈利路亚，我要欢呼歌颂你生命，主天喜乐现在降临，充满我心。再次说哈利路亚，哈利路亚，你永远居住在我心中，我心不再忧愁失望，因你是我生命力量。哈利路亚，我要欢呼歌颂你生命，主天喜乐现在降临，充满我心。主天喜乐现在降临，充满我心。主天喜乐现在降临，充满我心。哈利路亚，哈利路亚。
Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus. Melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus. Hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya,
Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. 来，我们预备我们的心，来听神的话。我们要知道，我们能够度过这一段时间，是因为信心，仰望主耶稣，仰望他的作为在十字架上。来，我们平静我们的心，来相信他。心是未曾看见，依然仰望十字架。心是完全交托，心是完全交托，甚至主已掌权。心是未曾看见，依然仰望，依然仰望十字架。心是完全的交托，心是完全交托，甚至主已掌权。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。我风浪或低谷，主平安在我心。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。心在主的旨意，我凡事都能做。我们相信他，虽然没有看见，但是依然仰望他。心是未曾看见，依然仰望十字架。心是完全交托，甚至主已掌权。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。过风浪或低谷，主平安在我心。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。心在主的旨意，我凡事都能做。我靠着那加给我力量的，我靠着那加给我力量的，凡事都能做。我风浪或低谷，主平安在我心。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。心在主的旨意，我凡事都能做。主，我们靠着你得胜，我靠着那加给我力量的，凡事都能做。过风浪或低谷，主平安在我心。我靠着那加
Mari kita berdoa. 我们一起低头祷告。 Bapa kami yang di dalam surga, 我们是天上的父， terima kasih Tuhan untuk hari ini. 为今天我们要感谢你， Terima kasih kalau 2-3 orang berkumpul di dalam namamu, 感谢你2-3个人奉你的名聚会， Engkau akan hadir Tuhan. 你就在我们中间。 Engkau akan melawat kami dimanapun kami berada. 我们无论在哪里，你都会眷顾我们。 Melalui pemberitaan firman Tuhan, 借着你的道， kami berdoa supaya hidup kami diubahkan. 我们祈求让我们的生命被改变。 Engkau urapi Tuhan setiap firman yang disampaikan. 求你恩膏高牧所有所讲出你的道， Supaya firman ini boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. 使你的道能够在我们里面生根建造， Biar sudut pandang kami diubahkan oleh Engkau Tuhan. 让我们的观点能够因着你有所改变， Supaya kami melihat dengan matamu Tuhan. 让我们能够以你的眼光来看事情。 Apa yang Engkau harapkan dalam kehidupan kami. 无论你在我们身上所期盼的是什么， Urapi hamba, 求你恩膏你的使 urapi 女， Ibu Jenny yang menerjemahkan. 也求你恩膏高莫你翻译的， Dan Kau urapi setiap jemaatmu yang hadir. 也恩膏所有出席的弟兄姐妹， Dimanapun mereka 无 berada. 论他们在何处， Kami percaya lawatanmu, 我们相信你的眷顾， berkat-berkatmu 你的祝福 tercurah atas setiap kami. 会深深的降在我们每个人身上。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, 只有奉靠耶稣基督的圣名， kami berdoa dan mengucap syukur. 我们这样祈求和感恩。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu sekalian. 弟兄姐妹平安。 Terima kasih untuk waktu yang dipercayakan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. 感谢主赐给我机会，今天能够分享他的道。 Hari ini saya akan menyampaikan khotbah mengenai sudut pandang. 今天我要讲的道是关于那个观点问题。 Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. 2020年是一个新境界之年。 Pada akhir tahun, gembala sidang kita mengatakan bahwa Tuhan akan membawa kita terus dan tidak pernah turun. 在年底的时候，驻场牧师曾经告诉我们们会一直往上走，不会下跌。 Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. 我们会居高而不居下。 Dan apa saja yang kita perbuat dibuat berhasil oleh Tuhan. 而且我们所做的一切，上帝都必定使我们能够成功。 Tetapi keadaannya itu tidak seperti demikian. 但是现在的情况不是如此。 Di tahun 2020, segala sesuatu malah terbalik dari apa yang disampaikan. 2020年反而发生的是调转过来。 Kita ingat bahwa di awal tahun, di awal Januari tanggal 1, 我们记得在2020年第1 terjadi 月 banjir 份， yang besar. 我们就发现一个大的水灾， Hampir seluruh Jakarta terendam. 差不多所有的野城地区都是被淹没。 Banyak kerugian materi dan moral. 就失去很多的财务方面。 Dan bahkan setelah itu terjadi banyak pandemik-pandemik. 之后呢，也发生很多的大流行病和疫情。 Dimulai dari berita-berita yang mengenai COVID-19 ada di luar Indonesia. 从开始有那个新冠病毒在印尼以外， Bahkan masuk ke dalam 然后 Indonesia. 就进入印度尼西亚， Sehingga berdampak kepada ekonomi. 然后就对这里的那个经济发生那个冲击。 Baik secara global maupun juga di dalam negeri. 无论是在世界上或者在印尼，都发生这种冲 Banyak 击， sekali goncangan-goncangan yang terjadi di tahun 发生很 2020. 多的震荡、震动。 Bagaimana dengan dimensi yang baru? 那么怎么样呢？有这个新境界呢？ Dimensi apa yang harus kita lihat dalam keadaan seperti ini? 在这种情况之下，我们是以什么态度来看这个层面呢？ Ada dua sudut pandang Bapak Ibu 其实 sekalian. 有2个那个角度的， Di mana sudut pandang yang Tuhan lihat dan sudut pandang kita. 就是上帝所看的和我们所看的。 Kadang-kadang sudut pandang itu bisa berbeda. 有时候那个观点可能是截然不同， Tergantung dari bagaimana kita menanggapi dan melihatnya. 就是在于我们怎么样去看和怎么样去应对。 Seperti gambar yang saya lampirkan di multimedia, 就好像现在我们看到视频的， ada angka. 有那个数目， Dari sebelah kiri saya dilihat bahwa angka itu angka 6. 在我的左手边，它看起来就好像6， Dari sebelah kanan saya, kalau Bapak Ibu lihat, itu adalah angka 9. 但是在右边，可能大家看见呢，都是那个9。 Bahkan contoh dari sebuah gelas yang terisi air. 比如说我们看见有杯子有装了水， Bapak Ibu bisa melihat bahwa itu gelas separuh diisi penuh 大家可以看见它是有半杯的水， atau separuh kosong. 或者我们可以看见它有半杯是空的。
tergantung dari sudut pandang kita. 就是要按照我们是以什么角度来去看。 Setiap orang melihat dari sudut pandang yang berbeda. 每个人都是以不同的角度来看事情。 Tapi kita pada pagi hari ini belajar 但是从今天早上我们要开始学习， bahwa kita melihat dari sudut pandang 我们 Kristus. 是要用基督的角度来看事情。 Kondisi saat ini adalah wake up call untuk setiap umat Tuhan, 现在的情况真的是一个对我们来讲是警钟， untuk gereja Tuhan, 对门徒还有对那个教会也是警 untuk 钟。 bangkit, 使我们要兴起， untuk berseru, 我们要呼求， dan terus berharap kepada Tuhan, 而且一直仰望上帝， serta melakukan amanat agung. 而且要去遵行大使命。 Karena banyak orang yang di luar sana 因为在外面有很多的人， merasa depresi, 他们有忧郁感， tertekan 他们真的受很大的压力 dengan kondisi saat ini. 啊！因着现在的情况， Di Matius 28 ayat 19 dikatakan, 在马太福音28章19到 karena 20节 itu 这么说。 pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. 所以你们要去使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。 Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 凡我吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。 Mari kita ajarkan, mari kita bagi berita-berita yang baik, kabar benar yang daripada firman Tuhan. 好，让我们就把上帝的真理、上帝那个正确的道来把它传讲出去。 Biar keadaan tidak mendukung kita, keadaan mungkin tidak enak, tetapi Tuhan menyertai kita sampai pada akhir zaman. 虽然现在的情况对我们不利，但是上帝应许会与我们同在，直到世界的末了。 Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan 3 hal. 今天早上我要告诉各位3件事， Bagaimana kita melihat dari sudut pandang Kristus? 我们是怎样从基督角度来看事情。 Bagaimana kita bisa berjalan melalui tahun 2020 dan bahkan tahun-tahun ke depannya? 我们怎么样去度过这个2020年，怎样走下去呢？ Sehingga kekuatan yang daripada Tuhan, 使我们能够从主得到力量， perlindungan yang daripada Tuhan, 从主而来的保护， dan penyertaan daripada Tuhan 而且主的灵在 bersama dengan Bapak Ibu dan saya. 就会能够与你同在， Yang 也与我 pertama 同在。第一点 Tuhan mau kita semuanya fokus kepada Tuhan. 上帝要我们一直专注于他。 Pada saat-saat ini, 现在的情况 sangat penting fokus kita hanya kepada Tuhan. 真的非常重要，我们要关注于上帝。 Sudut pandang itu berkata tentang fokus. 讲的角度就是讲的关于那个注意力。 Kita nggak bisa ngelihat segala sesuatu antara dari kacamata Tuhan dan dari kacamata dunia. 我们不能够用上帝的眼光或者用世界的眼光要同样来看事情。 Ada saatnya di mana kita harus memilih 有时候我们要选择 dari sudut pandang mana kita harus melihat. 是应该以哪一个角度来看事情。 Cari dan pikirkan perkara-perkara yang di atas, kata firman Tuhan. 上帝的道是说我们要寻求上面的事。 Di Kolose 3 ayat 1 dan 2 dikatakan, 哥罗西书3章1到2节这么说。 Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. 若你们真与基督一同复活，就当求在上面的事，那里有基督坐在神的右边。 Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. 你们要思念上面的事，不要思念地上的事。 Poin ini mengatakan dengan jelas 这一点很清楚告诉我们， bahwa zaman pandemik ini 就是现在的大疫情之下， dunia semakin merosot, 不错，世界越来越堕落， keadaan makin tidak menentu, 越来越不确定， nggak ada segala sesuatu yang jelas. 没有一件事情是清楚的。 Tetapi Tuhan minta 但是上帝要求我们， kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, 我们要寻求上面的事， yaitu kerajaan Allah. 那就是上帝的国。 Karena cuman kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. 只有上帝的国才不至于被震动。 Mari dengan keadaan seperti ini, 现在让我们在这种情况之 kita 下， kembali kepada firman 我们 Tuhan. 再一次回到圣经里， Kita kembali kepada Tuhan. 我们再次回到上帝那里。 Kita kembali kepada basic di mana Tuhan mau bilang, ayo kembali kepada fondasi awalmu, 上帝现在呼求我们，让我们来回到我们原本那个根基上， yaitu firman Tuhan. 那就是上帝的道。 Gak ada yang bisa kita andalkan selain Tuhan. 除了上帝，真的我们没有任何可 Ekonomi 以依靠 semakin。susah, 现在经济越来越困难， pengangguran semakin banyak, 很多人失业， banyak orang yang mulai stres. 很多人开始那个忧虑。 Kalau kita nggak pegang
pada Tuhan, 如果我们不抓住上帝的话， kita nggak bisa berharap kepada siapa-siapa 真 lagi. 的我们不能够寄望于任何人。 Jangan terombang-ambing dengan 所以 kondisi. 我们不要因为这种情况被摇晃， Tetapi fokus dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. 但是要我们专注于上帝在我们身上的那个旨意是什 Jadi 么。 fokus kepada Tuhan 所以专注于上帝， itu hanya memikirkan perkara-perkara yang di atas. 那就是只是寻求上面的事， Bagaimana Tuhan disenangkan 怎样讨上帝的喜悦， melalui hidup kita. 借着我们的生命， Bagaimana kita bisa lebih intim kepada 让 Tuhan 我们怎么样能够与上帝更加亲密， melalui doa, pujian, dan penyembahan. 借着我们的祷告还有赞 Bergaul 美， lebih karib lagi dengan Tuhan. 与上帝同行亲密。 Jadi yang pertama, 所以第一， cari dan pikirkan perkara yang di atas. 我们要寻求上面的事； Yang kedua, untuk fokus kepada Tuhan, 第二，为了要能够专注于上帝， harus ada terang. 要有那个灯光。 Kalau tidak ada terang, 如果没有亮光， kita nggak bisa fokus. 我们就不能够专注。 Contohnya, 比如说， kalau seandainya ruangan ini tiba-tiba tidak ada lampu, 如果现在突然之间这里断电 tidak 了， ada listrik, 没有电源， saya tidak akan fokus. 那么我就不能够专注。 Ibu Jenny tidak akan fokus. 我自己也不能够专注。 Bahkan Bapak Ibu sekalian di rumah tidak ada yang bisa fokus terhadap pemberitaan firman Tuhan. 而且你们在家中也可能不能够专注。 Bagaimana kita bisa fokus kepada 我们 Tuhan? 我们怎么样能够专注于上帝呢？ Harus ada terang. 要有那个亮 Mazmur 光。 119 ayat 105 berkata, 诗篇119篇105这么说： Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 你的话是我脚前的灯，是我路上的光。 Kita butuh firman Tuhan, Bapak Ibu 我们 sekalian. 需要上帝的道， Tanpa firman Tuhan, 没有上帝的道， kita nggak ada yang bisa tuntun kepada jalan yang benar. 就不能够引领我们走正路。 Karena kita butuh pelita, 因为我们需要那个灯， kita butuh terang. 我们需要那个光。 Firman itu yang akan guidance kita 就是上帝的道能够指引我们 pada jalan kebenaran dan hidup, 走在那个生命之道、正确 yaitu 的道 Yesus，itu sendiri. 那就是主耶稣自己。 Kalau kita lagi tiba-tiba lampu mati, 如果突然之间没电 tiba-tiba semuanya di sini gelap, 突然之间一片漆黑， kita akan panik. 我们就会惊慌了。 Pada saat kita panik, 当我们惊慌的时候， kita nggak bisa berpikir dengan baik. 我们就不能够好好的去思想。 Dan pada saat kita nggak berpikir dengan baik, 当我们不能够好好思想的时 kita 候， pasti mengambil keputusan-keputusan yang salah. 我们就会做出那个错误的选择。 Pada saat ini, Bapak Ibu sekalian, 现在这个时候，弟兄姐妹， kita butuh terang Kristus. 我们需要上基督的光， Kita butuh pelita dalam hidup kita, 我们在生命中需要那个灯， yaitu firman Tuhan. 就是上帝的道， Sehingga kita diberikan hikmat. 使我们能够有智慧。 Apa yang harus kita lakukan 我们必须做什么事， supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. 使我们不偏离左右。 Kita tetap pada destininya Tuhan. 我们仍然是专注于上帝要给我们的 Jadi 终 yang 点 kedua， 所以第二， Dalam fokus kepada Tuhan, 当我们专注于上帝的时候， harus ada terang, 需要有光， yaitu firman Tuhan itu sendiri. 那就是上帝的道。 Apalagi dalam fokus kepada Tuhan, 然后还有其他事吗？关于专注于上帝的 saya dapatkan bahwa kita nggak boleh noleh ke belakang. 我觉得我们不应该往后看， Kita nggak boleh ingat-ingat lagi apa yang terjadi di belakang. 我们不要再纪念以前所发生的事 Kita。harus fokus terhadap apa yang Tuhan telah tetapkan, destiny apa yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kita. 我们要专注于上帝要命定我们所当行的事。 Yesaya 43 ayat 18 mengatakan, 以赛亚书43章18节这么说： Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. 耶和华如此说：你们不要纪念从前的事，也不要思想古时的事。 Di Lukas 9 ayat 62 bahkan berkata, 在路加福音9章62节甚至这么说。 tapi Yesus berkata, 耶稣说： setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. 收扶着礼向后看的，不配进神的国。 Supaya kita layak untuk kerajaan Allah, 让我们配得进入上帝的国。 supaya kita tetap diberkati oleh Tuhan, 让上帝仍然能够祝福我们的话 supaya，mata kita bisa fokus kepada Tuhan, 让我们的眼睛能够专注于上帝， jangan menoleh ke 所以 belakang. 不要往后看， Jangan ingat-ingat apa yang terjadi di belakang kita. 不要再纪念我们以前所发生过的事， Tapi kita fokus dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. 而是要专注于上帝在我们生命中所渴望的事。 Karena pada saat kita menoleh ke belakang, 因为当我们往后看的时候， kita bisa terjatuh. 我们就会跌倒了， Kita bisa mungkin melupakan apa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. 可能我们就会忘记上帝在我们身上所行的一切恩惠。
Jangan mengingat-ingat kesalahan 所以不要再想以前的错事， dan jangan mengingat-ingat hal-hal yang baik yang ada di belakang kita 也不要再想以前发生过不 sehingga 好的 kita 事， membandingkan dengan sekarang. 使我们好的事，使我们以现在来做个对比。 Tapi ingatlah hal-hal yang baik untuk kita bersyukur kepada Tuhan 但是我们要记得好的事，让我们能够向上帝感恩， bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. 就是上帝常常与我们同在。 Kalau Tuhan pernah nolong kita waktu lalu, 如果以前上帝曾经帮助我们的， Tuhan akan nolong kita pada saat ini 现在上帝也会帮助我们， dan Tuhan akan nolong kita pada saat-saat yang akan datang. 然后在将来，上帝也一定会帮助我们。 Belajar dari kesalahan yang mungkin kita pernah perbuat di hari-hari lalu 可能以前我们犯错的，我们要从中学习， sehingga kita bisa bertobat dan berbalik dari jalan-jalan kita yang tidak benar. 使我们能够悔改，从我们错误的道路归向真道， Jangan mengulangi hal-hal yang sama 不要重复做错误的事， karena Tuhan telah menyediakan hal-hal yang baru di depan 因为 kita. 上帝已经为我们在前面有那些新的事， Jadi fokus kepada Tuhan ada 3 hal. 所以专注于上帝有3件事。 Pertama, cari dan pikirkan perkara di atas. 第一，要寻求上面的事； Kedua, harus ada terang 第二，要有光 dan jangan menoleh ke belakang 然后第三，就不要往后看， sehingga sudut pandang kita 使我们那个角度 bisa fokus kepada Tuhan. 能够专注于上帝。 Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, 今天我要讲的第2点呢，就是 berilah yang terbaik. 要献上最好的。 Kita nggak tahu berapa lama lagi keadaan seperti ini, berapa lama lagi kita akan hidup. 我们不知道在这种情况之下，我们还会活多久。 Tetapi selama Tuhan memberikan kita kesempatan, 但是当上帝还给我们机会的时候， lakukan yang terbaik untuk Tuhan. 我们要为上帝做最好的。 Di Roma 12 ayat pertama dikatakan, 在罗马书12章第1节这么说： karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，那是理所当然的。 Tuhan sudah terlalu baik untuk Bapak, Ibu, dan saya. 上帝对你对我实在是太好了。 Kenapa kita mengeluh dengan kondisi seperti ini? 为什么现在在这种情况之下，我们在那里埋怨呢？ Kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal terjadi dalam kehidupan kita 有时候上帝允许一件事临到我们身上， supaya kita berbalik dan bertobat kepada 就 Tuhan. 是让我们能够悔改，再转向他， Supaya kita mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. 说明白上帝要求我们的是什么。 Jadi berikan respon yang baik juga 所以我们应该给出一个好的回应， dalam setiap kondisi yang ada. 无论在任何情况之下， Jangan komplain kepada Tuhan. 不要向上帝埋怨。 Tapi justru saat ini 就是在这个时候， adalah saat di mana kita bisa memberikan yang terbaik 我 buat 们可 Tuhan. 以为上帝献上更好、最好的。 Dari bulan Maret sampai saat ini, 从3月份到现在为止， kita harus ada di rumah. 我们要待在家里， Kita harus berdiam diri. 我们要独自一人， Bahkan kita tidak bisa beribadah seperti biasanya. 甚至于我们不像往常一样可以来敬拜上帝。 Bukan berarti kita mundur dari hadirat Tuhan. 那不是说我们从上帝的灵在退后了， Tapi pergunakanlah setiap cara di mana disediakan oleh gereja Tuhan 但是我们要使用教会所使用的一切途径， untuk bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. 就是为上帝能够献上最好的， Melalui penyembahan kita, 借着我们的敬拜， melalui doa kita, 借着我们的祷告， bahkan melalui pelayanan kita terhadap orang-orang meskipun kita ada di rumah. 甚至于我们可以服侍人，虽然我们是待在家里的， Tuhan mau mengembalikan kita 上帝要我们 kepada 回转 kasih yang mula-mula. 再一次回到那个起初的爱心。 Kita tidak disibukkan oleh keadaan luar. 我们不要在外面的事在那里忙忙碌 Kita ada 碌， di dalam rumah. 我们在家里， Kita bisa fokus kepada Tuhan. 我们可以专注于上帝， Kita bisa mengembalikan waktu-waktu kita yang terhilang bersama dengan Tuhan. 我们可以再追回我们以前失去与上帝在一起的机会时 Jadi 间。 mengertilah apa yang Tuhan inginkan dalam 所 kehidupan 以我们要 kita. 清楚明白上帝在我们身上所要求的是什么， Berikan yang terbaik. 献上最好的。 Apapun yang Tuhan inginkan dalam kehidupan 无论 kita. 是上帝在我们身上所要求的是什 Yang 么， kudus 就是圣洁的， dan yang berkenan kepada Allah. 而且是蒙上帝喜悦的， Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. 因为那就是你真正的侍 Kenapa 奉。 pemberian terbaik yang kedua? 然后关于献上最好的第2点是， Berikan yang terbaik untuk orang yang kita kasihi. 我们要将最好的献给我们所爱的人。
Waktu ini adalah waktu yang sangat tepat 这个是最好的时间， untuk kita memberikan pelayanan kita, kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, khususnya di dalam rumah tangga kita. 就是把我们最好的献给我们最爱的人，特别是在跟我们同在一处的家里人。 Di Kolose 3 ayat 18-23, 在哥罗西书第3章18到23节， saya akan bacakan perlahan-lahan. 我会慢慢的读。 Di ayat 18 dikatakan, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." 你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，这在主里面是相宜的。 Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. 你们做丈夫的要爱你们的妻子，不可苦待他们。 Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. 你们做儿女的要凡事听从父母，因为这是主所喜悦的。 Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. 你们做父亲的不要惹儿女的气，恐怕他们失了志气。 Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. 你们做仆人的要凡事听从你们肉身的主人，不要自在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，总要存心诚实敬畏主。 Garis bawahi ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 我要强调第23节，无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。 Ini adalah apa yang Tuhan inginkan kita melakukan yang terbaik untuk orang yang kita 这 kasihi. 就是上帝所谓的，我们应该怎样去献上最好的给我们亲爱的人。 Hai suami-suami, berikan yang terbaik untuk istrimu. 哎，你做丈夫的，你要将最好的给你的妻子 Dengan cara mengasihi istrimu. 啊，就是你要去爱你的丈夫。 Hai istri-istri, berikan yang terbaik untuk suamimu. 哎，做太太的要将最好的献给你丈夫。 Dengan cara tunduk dan hormat kepada suamimu. 你就是怎样呢？要顺服，要敬畏，就是要尊重你的丈夫。 Hai anak-anak, berikan yang terbaik untuk orang tuamu. 还有儿女们呢，你要将最好的献给你的父母。 Dengan cara taat dan hormat kepada orang 你就是 tuamu. 要尊重，要顺从你的父母。 Hai orang tua, berikan yang terbaik untuk 啊， anak-anak. 做父母的，你要将最好的给你的儿女 Dengan 们， tidak menyakiti hatinya. 就是不会惹他们的气 Jangan mengecewakan hati anak-anakmu. 啊，不要让他们失望。 Kasihilah anak-anakmu. 你要爱你的儿女们 Berikan teladan yang terbaik untuk 啊， anak-anak. 给他们最好的榜样。 Dan bahkan hai hamba-hamba, berikan yang terbaik untuk tuanmu. 甚至于做仆人的，你们要将最好的给你们的主人， Dengan cara taat kepada tuanmu. 就是要听从你主人 Lebih daripada itu semuanya. 啊，比起胜过这一切， Apa yang kita lakukan? 我们所做的， Berikan yang terbaik seperti untuk Tuhan. 我们好像要献给主这样去做， Jangan sampai dalam keadaan pandemik seperti ini 不要在这个大流行病之下， terjadi banyak keretakan rumah tangga. 反而家庭变作支离破碎。 Karena saat ini kita tidak bisa kemana-mana. 因为现在我们不能够到处走， Kita hanya ada di dalam rumah dan kita hanya bertemu dengan suami, istri, dan anak-anak kita. 我们就全部都聚在家里，看见的就是自己的配偶还有儿女们。 Kalau selama ini kita bisa kabur dari masalah. 很多时候我们可以逃避我们的事情 Sehingga seakan-akan baik-baik saja. 啊，外表看起来好像一切都很好， Tapi justru masa pandemik ini 但是就是在这种疫 akan 情之下， terlihat keadaan yang sesungguhnya. 就会揭露那个实情是如何。 Saya berdoa 我祷告， supaya semua keluarga dipulihkan oleh Tuhan. 让所有的家庭都被上帝所修复。 Melalui Kolose 3 ayat 18-23 ini. 借着哥罗西书3章18到23 Saat 节， kita memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita kasihi, 当我们献上最好的给我们亲爱的人， maka Tuhan akan memberkati setiap rumah tangga yang ada. 那么上帝就会祝福所有的那个家 Tuhan 庭， akan memulihkan kondisi keluarga kita. 就会恢复那个家庭之间的关系。 Karena kita nggak tahu berapa lama lagi 因为我们不知道会有多少时间 kita，akan bersama-sama. 我们能够同在一起。 Tetapi di dalam Tuhan, 但是在主里面， saya percaya akan ada pemulihan. 我相信会有那个修复。 Akan terjadi banyak berkat di dalam rumah tangga. 在家庭里会发生很多的那个祝福临到 Anggur yang manis tercurah dalam rumah tangga. 甜蜜的酒会临到那个家庭上， Sehingga setiap keluarga-keluarga 直到每一个家庭 akan menjadi keluarga yang harmonis. 都能够
成为和睦的家庭， dan diberkati Tuhan. 而且蒙上帝的祝福。 Jadi yang kedua, 所以第二呢， berikan yang terbaik 要献上最好的 untuk Tuhan dan untuk orang yang kita kasihi. 为上帝而且也为我们所爱的 Kalau 人。 terjadi perselisihan, 如果有分歧的话， itu biasa. 那是司空见惯的。 Tapi teruslah belajar untuk mengampuni, 但是我们要持续不断学习去饶恕人， menerima kekurangan, 来接纳别人的短处， dan bahkan kita belajar untuk selalu mengasihi tanpa syarat. 而且我们要学习毫无条件之下去爱人， Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. 因为上帝先爱我们。 Jadi yang kedua, 所以第二呢， berikan yang terbaik. 要献上最好的。 Dan yang terakhir, 最后 tetap setia. 仍然要忠心。 Mungkin keadaan yang membuat kita stres, 可能这种情况之下，使我们感到非常大的压力。 banyak yang membuat orang-orang sekarang menjadi tertekan, 很多人是觉得非常紧张， sehingga sudah berubah setia. 因此他们改变他们的初心，没有忠心。 Berubah setia kepada Tuhan. 他们已经改变他们对上帝的忠心， Bertanya-tanya kepada Tuhan, 在那里疑问上帝。 kapan masa-masa sulit ini berakhir? 最后这个难关几时才能够度过？ Kapan COVID-19 ini akan berakhir? 几时这个新冠疫情能够过去呢？ Banyak orang yang mungkin gara-gara COVID-19 tidak bisa beribadah di gereja, 很多人因为这个疫情不能够去教会敬拜， cuman ibadah melalui live streaming, 只是借着网上直播而已， lalu sudah mulai tidak setia kepada Tuhan. 然后就开始对上帝不忠心了。 Sudah tidak mencari Tuhan lagi. 他们已经不再寻求上帝了。 Di Pengkhotbah 7 ayat 8a dikatakan, 在那个传道书第9章， akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. 传道书第7章上半节是这么说的：事情的终局强如事情的起头。 Jangan sampai kita memulai sesuatu dengan baik, 所以不要让我们好好的有一个开始。 kasih mula-mula kita kepada Tuhan begitu bergairah, 我们初次对上帝的爱是何等的充满活力， begitu menggebu-gebu cari Tuhan. 是这样殷勤的寻求主。 Mungkin kita bisa ke gereja pagi, siang, sore, malam. 可能我们会早上、中午、晚上的去教会， Tapi saat ini 但是现在呢， udah nggak kumpul-kumpul lagi. 现在已经没有再聚集， Ibadah online juga berbeda. 而且那个网上直播也是不一 Suasananya 样， juga berbeda. 氛围也是不同。 Udah nggak ada lampu-lampu musik yang luar biasa. 已经没有那个灯光或者那个好棒的音乐， Lalu kita mulai suam-suam kuku. 然后我们就是变成不冷不热， Kita mulai redup. 我们就开始退后。 Kita udah mulai berubah setia kepada 我 Tuhan. 们已经改变我们对上帝的忠心， Mungkin mulai pekerjaan kita juga menurun. 可能因为我们现在的工作机会也没有以前那么 Kondisi 多， bisnis mulai turun. 我们的那个生意也没有那么好， Kita bilang mana ada Tuhan. 那么我们就会疑问：上帝在哪里啊？ Katanya di awal Tuhan akan bawa kita naik dan tidak pernah turun. 有时候上帝会让我们居高而不居 Tuhan 下， akan membuat kita jadi kepala dan bukan ekor. 使我们做头而不作尾。 Apa saja yang kita lakukan akan dibuat berhasil oleh Tuhan. 我们所做的一切，上帝都会使我们亨通。 Mana janji Tuhan? 哪里呢？上帝的应许， Jangan melihat dari sudut pandang yang salah. 不要以错误的角度来看事情。 Karena Tuhan sedang menguji kesetiaan kita. 因为上帝正在试验我们的那个， Tuhan menguji ketaatan kita. 试验我们的忠心，试验我们的顺服。 Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? 我们是否仍然忠心于主？ Baik dalam keadaan seperti ini, 无论在现在的情况之下， kita setia cari Tuhan. 我们忠心的寻求主。 Dan yang kedua, 而第二呢， setia kepada pasangan kita. 我们也要忠心于我们的配偶 Kepada suami, kepada istri. 忠心于我们的丈夫、我们的妻 Sangat 子 menyedihkan bahwa saya mendengar 常常令我觉得很心痛。我听到 selama pandemik ini 在这个疫情之下， banyak perceraian terjadi. 就发生很多离婚案， Banyak suami istri yang berpisah. 很多丈夫妻子他们都分 Karena 开 apa? 了。为什么呢？ Karena mereka dari awal tidak membereskan hal-hal yang mungkin terjadi dalam rumah tangganya. 因为他们不从开始就解决他们之间那个分歧。 Saat ini kita tidak bisa lagi pakai topeng. 现在我们不能够再戴我们的面 Karena 具 kita 了， selalu 24 jam bersama dengan suami kita atau istri kita. 因为我们24个钟头都与我们的配偶在一起。 Tetapi Tuhan sudah memberikan pasangan suami atau istri kita yang terbaik. 但是上帝已经赐给我们是最好的配偶， Belajarlah untuk setia. 所以我们要学习忠心， Karena itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan 因为 kita. 这就是上帝要我们做的。 Jangan kita memulai sesuatu dengan baik, 不要我们有好的开始， tapi kita mengakhirinya dengan tidak baik.
但是我们的最终的结局不好， Karena pengkhotbah katakan, 因为传道书怎么说？ akhir segala sesuatu hal lebih baik daripada awalnya. 事情的结局强如事情的起头。 Kalau dulu kita suami istri, 如果我们以前做夫妻的， pada saat menikah, 当我们结婚的时候， kita dipenuhi dengan rasa cinta kasih kepada pasangan kita. 我们对对方是充满何等的爱。 Seharusnya pada masa-masa seperti ini, 其实就是当这种情况之 kita 下， semakin sayang kepada suami 我 kita. 们应该更爱我们的丈 Kita 夫， semakin sayang kepada istri 我们 kita. 应该更爱我们的妻子， Sehingga kita kuat di dalam Tuhan. 使我们在主里面能够坚固。 Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar 上帝会为我们做更大的事。 jika terjadi kesatuan hati antara suami dan istri. 如果夫妻之间他们有合一的心 Belajar untuk setia. 我们要学习忠心。 Meskipun keadaan mungkin gak enak. 不错，可能那个情况不好受 Belajar untuk setia. 学习忠心。 Meskipun masalah begitu besar melanda kita. 虽然我们面对是这样巨大的问题， Tapi gak usah khawatir. 但是不要担心， Karena kita punya Tuhan yang besar. 我们有一位伟大的上帝， Tuhan tetap setia kepada kita. 上帝仍然忠心于我们。 Meskipun kadang-kadang kita tidak setia kepada dia. 虽然有时候我们不忠心于他， Jadi ada 3 hal yang saya ingin sampaikan mengenai sudut pandang. 所以关于角度问题，今天我要讲3 Saat 件事。 dunia membuat kita tergoncangkan. 当这个世界让我们摇晃不动、不 Mungkin 定， dunia membuat fokus kita teralihkan. 可能世界令我们转移我们的目标。 Mungkin pada saat dunia hanya berkata pentingkan dirimu sendiri supaya dirimu selamat. 可能世界告诉你，你要专注于你自己的事，让你能够保全你自己。 Dunia berkata jangan tetap setia 世界说不要仍然忠心， karena banyak yang lebih baik. 因为有更多更好的事。 Justru pada saat ini 就是这个时刻， kita harus melihat dari sudut pandang 反 Tuhan. 而我们要从上帝的角度来看， Melalui firman Tuhan. 借着上帝的道， Melalui apa yang Roh Kudus sampaikan dalam hidup kita. 借着圣灵要对我们说的， Itu yang harus kita ikuti. 我们就要跟随。 Saya berdoa 我祷告， supaya Bapak Ibu sekalian, 弟兄姐妹们， dimanapun Bapak Ibu berada, 无论你们在何处， tetap kuat di dalam Tuhan. 仍然在主里面能够得到 Mendapat 坚固， perlindungan dari Tuhan. 从主得到保护， Dan tetap setia kepada 仍然 Tuhan. 忠心于主。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告， Terima kasih Bapak 感谢你天父 untuk，hari ini, 为今天， di mana pada hari ini kami belajar 在今天我们学习， bahwa kami ingin melihat dari sudut pandang-Mu 我 Tuhan. 们要学习从你的角度来看事情。 Pada saat dunia tidak memberikan kepada kami kepastian. 当世界不能够给我们确定， Pada saat dunia digoncangkan. 当世界被震动的时候， Kami memiliki Engkau Allah yang tidak tergoncangkan. 我们拥有一个永不震动的上帝， Karena Engkau adalah Allah yang besar. 因为你是伟大的上帝， Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara besar bagi hidup kami. 你能够为我们做那个奇妙伟大的事， Bahkan Allah yang sanggup untuk menghadik setiap badai dalam kehidupan kami. 甚至于你可使我们能够平静所有人生的风暴。 Kami mau belajar Tuhan. 我们要学习啊主， Melihat dari sudut pandang-Mu. 从你的角度看事 Untuk 情， tetap fokus kepada Engkau. 来仍然专注于你， Untuk selalu berpegang teguh pada firman-Mu. 仍然紧紧抓住你的那 Hanya 个 mencari perkara-perkara yang di atas. 你的道，寻求上面的事， Yaitu perkara kerajaan Allah. 就是天国。 Kami mau lebih intim dengan Engkau 我们要 Tuhan. 更加亲近你， Kami hanya mau menyembah Engkau Allah yang hidup. 我们只要敬拜你这位又真又活的上帝。 Kami nggak mau menoleh ke belakang 我 Tuhan. 们不要回顾以往的事， Kami nggak mau menyesali apa yang terjadi dalam kehidupan kami di tahun-tahun sebelumnya. 我们不要为以前所做的事在那里懊悔。 Tapi kamu mau belajar bersyukur dengan tahun ini. 但是我们要为今年来向你感恩， Karena tahun ini adalah tahun yang Tuhan janjikan. 因为今年是你所 Untuk 答 kami 应的， bertobat berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. 所以应许的让我们从邪恶的道 Dan tahun yang Engkau akan anugerahkan dalam kehidupan kami. 回转，而让你能够祝福我们。 Bahwa perlindungan Allah sempurna atas hidup kami. 就是你的保护是全备的。 Kami mau belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau 我 Tuhan. 们要学习献上最好的给你。 Kami mau belajar untuk tetap setia Tuhan. 我们要选择仍然的忠心于你， Karena kami mau memberikan yang terbaik 因为我们要献上最好的。 pada akhirnya. 最终 Sehingga perkenananmu turun atas kami semua. 你就会喜悦我们每一位。 Terima kasih Tuhan. 感谢你天 Hamba 父。 berdoa untuk jemaatmu dimanapun mereka berada. 现在使你要为所有的弟兄姐 Engkau 妹祷 pulihkan 告， kondisi mereka 求你 Tuhan. 能够修复他们的情 Engkau 况， lawat mereka semuanya 求你能 Tuhan. 够眷顾他们，一一的 Satu 眷 persatu 顾， tidak ada yang terlewati. 一一的眷顾他们，没有遗 Kesembuhan 落的， terjadi. 让他们得到医治，
pemulihan terjadi. 而且能够得到修复， Dan bahkan hal-hal yang tidak dapat kami pikirkan. 而且甚至我们不敢想象的事， Tidak dapat kami duga Tuhan. 我们猜想不到的， Engkau sediakan bagi kami. 你为我们预备好了。 Terima kasih Tuhan. 感谢你主 Engkau materaikan firman-Mu Tuhan. 啊！你将你的道 Yang 印证 sederhana ini 这简单的道 dengan darah anak domba Allah. 啊，用那个羔羊的血， Sehingga kami dikuatkan. 使我们能够得到 Kami 坚 boleh 定， dimerdekakan. 我们得到自由。 Terima kasih Bapa. 感谢你天父， Hanya di dalam nama Tuhan 就 Yesus. 奉靠耶稣基督的圣 Kami 名 berdoa ，我们这样祈求 Dan mengucap syukur. 和感恩。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati. 啊，祝耶稣祝福大家。 Shalom. Atas nama Gembala, seluruh pengerja serta Jemaat Mandarin Service CK7, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu PDP Tirsa Juliana Wibowo untuk setiap pesan firman Tuhan pada hari ini yang telah menjadi berkat serta menguatkan bagi kita semua yang beribadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah online minggu depan tanggal 11 Oktober 2020 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Indarwanto Tarigan dan disertai perjamuan kudus. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang, dan pukul setengah 5 sore. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk youth dan junior service, ibadah anak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, GBPRJ CK7. Persembahan umum, kolektor perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan akun 206-333-8222 atas nama GBPRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihatnya langsung di medsos masing-masing cabang. Firman Tuhan di Mazmur 4 ayat 6 berkata, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar pada pukul 4.40 pagi dan menara doa pada pukul 3 siang sampai dengan pukul 9 malam setiap hari Senin sampai dengan Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Untuk info link, ID, serta password dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Di zaman yang serba digital, penting untuk kita memahami adanya aset digital. Manajemen aset digital belakangan ini sedang marak sekali dikembangkan. Bagaimana cara membangun aset digital yang tepat sesuai dengan apa yang kita butuhkan? Bersiaplah memasuki era digitalisasi industri 4.0, free upgrade skill Anda di acara ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar MOI GBPRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 pukul setengah 8 malam sampai dengan pukul 9 malam dengan pembicara Rico Huang dengan topik cara membangun aset digital untuk meningkatkan penjualan. Webinar ini gratis, silahkan daftar segera dengan klik www.gbprj.org/moi. Untuk call gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Ibu PDM Grace Hadi. Call tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password dapat menghubungi WhatsApp di 0877 7616 5903. Bagi pengerja serta jemaat yang minggu lalu belum mengikuti ibadah Praise and Worship Night, ibadah Women of Integrity, serta Share and Talk Cancer Ministry, dapat mengikuti rerun atau tayang ulang via YouTube channel GBPRJ CK7. Sesuai arahan Gembala Sidang GBI Jalan Gatot Subroto, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, mulai tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020, seluruh pengerja dan aktivis wajib mengikuti doa puasa bersama, dan bagi jemaat dihimbau untuk mengikuti doa puasa tersebut. Untuk jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Tujuan dari doa puasa tersebut kita diminta untuk mendoakan keamanan NKRI, penyelesaian pandemi COVID-19, ancaman resesi ekonomi global, pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga, dan penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Puasa dilakukan bersama setelah makan malam pukul 7 sampai dengan pukul 12 siang keesokan harinya. Mari bersama-sama kita mengambil bagian dalam puasa ini. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. JK7华语堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还未进入祷告的事项前，
让我们一起先讲第三个五旬节的意义，因为我们相信，当我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经这么说，哥林多后书第4章13节，但我们既有信心，正如经上记着说，我因信，所以如姐说话，我们也信，所以也说话。第三个五旬节的意义，第三个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超过当时在亚述撒节所发生的。第三个五旬节将会是主耶稣再来前最大和最后的灵魂收割。第三个五旬节将兴起耶利米的一代，既被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的年轻人。第三个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第三个五旬节将赐下能力来完成主的大使命。之后，主耶稣就会再来。来吧，这个督救华语堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经这么说，历代志下第7章14节，这曾我为我名下的者民，若记这杯祷告，请求我的面，传离他们的恶行，我必从天上垂听，放免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，放免我们的国家啊主！但愿你从一切的瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每个向上帝呼求的得着拯救。我们祷告，让全体这个督救华语堂的同工和会友都能脱离新冠病毒和全球新经济危机影响。奉主耶稣基督的名，我们也要奉耶稣的名对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为Jokowi总统和Maruf Amin副总统祷告，求你赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人。上帝是给他们健康。今天我们要感谢他的仆人，蛮有能力才传讲上帝的道。求你大大的祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨董宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人，使他的牧养事工，使他持续被使用，成为第三五旬节的使者来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的这个督救牧师长许愿者生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他的妻子 Olivia、孩子、媳妇和孙儿们都蒙福。上帝成为他的仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在这个督救的牧养生工，是我们所有在这个督救的责命配的，在上帝的面前，我们也配为伯特利教会、圣的教会、Oral Roberts 大学和世界福音联盟祷告，愿上帝使用他们，赢得更多的灵魂，也为在这个督救兴起耶利米一代的祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在今天这个督救参加网上敬拜的会友们祷告。我们为有病的祷告，上帝已医治他们，但
重担的，求上帝这给他们安息。需要答案的，上帝已经应允他们。奉耶稣基督的名，让每位上帝的子民能脱离全球性经济危机和疾病。上帝大大的祝福他们，阿们。全体同工和这个7华语堂的会友，请举手领受上帝通过他仆人这个7牧者的祝福。Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi Anda semua dari serangan pandemik COVID-19. God bless you all. 哈利路亚，你永远居住在我心中，我心不再忧愁失望，因你是我生命力量。哈利路亚，我要欢呼歌颂你生命，主天喜乐现在降临，充满我心。主天喜乐现在降临，充满我心。